Ya alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. Subhanaka wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Hari ni bedah buku kan? Dah ada buku kan? Dah ada. Tak beli lagi. Saya tak tahulah. Siapa yang dah baca buku ni? Dah baca habis? Ui, hebat ni. Okey, untuk yang belum baca, bila tengok buku ni, apa first impression? Apakah tanggapan pertama? Nasihat-nasihat untuk orang muda. Okey, dia tengok. Kalau orang dah kenal saya, dia kata, ni mesti cerita nasihat orang muda kan? Kalau orang tak kenal lah, siapa Mazli Malik ni, dia ingat tak apik mana kan? Agak-agak first dia tengok buku ni, dia tengok apa? Dia ingat buku apa? Journal apa? Macam travelog. Oh gitu travelog. Okay. Ada orang kata dia ingat buku motivasi. Ada ramai juga yang kata oleh kerana tajuk risalah kan, risalah pemuda, dia kata oh ni mesti geng-geng Islamik haraki kan, bukan harakiri lah. Ni haraki. Dah kenal saya kata Dr. Mazli ni jenis haraki kan. Tapi ada juga yang kata dia ingatkan ni buku ni apa tu, macam Kevin Zahri punya buku tu, buku untuk fitness. Sebab dia nampak kat depan ni macam itu Jadi sebenarnya saya tak nafikan bila ada orang kata kenapa apa tajuk macam risalah pemuda Muslim, patutnya gambar kena gambar Islamik lah kan. Ni macam gambar tak tahulah, nak kata motivasi pun biasa orang gitu-gitu kan. Gitu pakai coat, pakai tie best Ini macam Kevin Zahri nak suruh fitness. Jadi saya kata ni purposely. Kerana apa? Kerana saya ingin tampilkan sunnah kat situ. Orang kata tampilkan sunnah patut dengan serban, jubah, ridak kan. Pakai ridak, janggut. Okeylah, tapi ni janggut tak sunnah banyak. Janggut macam Abu Talha sunnah. Patutnya macam gitu. Jadi saya kata itu satu sudut daripada sunnah, tapi sunnah ini perlu difahami dengan lebih luas. Itu bila tengok terjemahan Syama'il Muhammadiyah tadi yang Syekh Abu Talha kita jual, yang saya galakkan kita miliki, tetapi dia kena pair dengan satu lagi kitab lain, iaitu kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, iaitu tulisan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia menarik Zadul Ma'ad ni, dia kumpulkan hadis-hadis, dan kita tahu dia banyak mewarisi tradisi ataupun metod untuk gurunya Ibn Taymiyah yang juga boleh dikategorikan sebagai muhaddis di zaman beliau. Dia agak teliti dalam menerima hadis-hadis itu. Yalah, mereka lebih manhaj mutakaddimin lah kan. Jadi di Zadul Ma'ad itu dia kumpulkan buku-buku tajuk. Wah, siapa punya tu? Takkan baru mula dah nak habis. Okey. Loceng, okey. Jadi apa tu? Dia kumpulkan. Ada yang berkaitan dengan sirah. Ada yang berkaitan dengan apa? Dengan libasul Rasul. Kan? Hadi Rasul fi libas. Maksudnya petunjuk daripada Nabi berkaitan baju. Hadi Rasul fil atima, fil adwiyah. Itu yang satu jilid dalam bukunya berkaitan Tibun Nabawi. Jadi dia kumpulkan kat situ petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah SAW berkaitan banyak perkara. Dan saya paling minat yang nombor 4 tu. Bila dia ceritakan kepribadian Rasul, pakaian Rasul dan sebagainya. Macam saya katakan tadi, kita tak nafikan, betul lah. Macam yang rida, macam yang serbannya hitam, jubahnya putih, terutama pada hari Jumaat kan. Tetapi kita tak nafikan juga Rasulullah SAW ada kalanya memakai rida ataupun apa dia panggil kalansuah dalam tu. Kalansuah ni kalau terjemaskan dia jadi macam songkok lah, benda yang keras. Macam ni ke kalansuah juga kan. Ada kala Rasulullah pakai imamah, dan ada kala Rasulullah free hair. Yalah, dia lelaki kan. Okey, free hair. Dan sahabat tengok, dia kata waktu Rasulullah SAW kat Mekah dia sikat rambut ke belakang kan. Tapi bila tiba ke Madinah, Rasulullah belah tengah. Jadi sahabat tanya kan Rasulullah, kata
Ya Rasulullah, kenapa dekat Mekah fashion lain kan? Bila tiba Madinah fashion lain. Dia kata itu fashion ahli Mekah. Kan? Jadi bila tiba Madinah, ini fashion ahli Madinah, aku lebih suka sama dengan Ahlul Kitab daripada sama dengan musyrik. Kan? Jadi kan kita tengok kalau gambarnya kononnya Jesus itu kan rambut belah tengah. Kan? Itu gambaran mereka terhadap tu, tapi maksudnya memang itu fashion Ahlul Kitab. Kan Jesus Bani Israel. Signifikan saya tak tahu apa. Tapi kalau kepalanya botak, oh rugi aku tak boleh ikut. Kan? Tak boleh ikut sunnah, tak boleh tak. Itu bukan. Itu dia panggil af'al jibiliyah. Perkara yang macam fitrah Nabi. Kan? Cara Nabi, bukan cara, maksud Nabi tidur tu ada yang macam bila dah berumur bunyi dengkur sikit kan. Jangan kita pula bila tak berdengkur tu, Allah aku tak sunnah lah ni. Nanti isteri pula tengok, suami dia tak ada keluar angin sikit-sikit, kata, abang tidur kena dengkur keluar angin sikit-sikit. Jangan kuat sangat, nanti over sunnah. Tak, maksudnya itu af'al jibiliyah. Ya Rasulullahnya makan 3 jari sebab tabiat makan gitu. Kalau orang Cina pula nanti dia dekat negara Cina nanti dia kesal, tak boleh ikut sunnah sebab tak boleh makan 3 jari, makan moi, makan bubur. Tak, itu af'al jibiliyah ataupun perkara yang dia termasuk dalam kategori para ulama letakkan sunnah ghair tasyri'iyah. Sunnah yang bukan termasuk hukum makam. Dia termasuk dalam bab adab ataupun masuk dalam kita kata fitrah ataupun budaya kan. Cuma satu berkaitan dengan pakaian itu, Rasulullah SAW agak versatile. Pakai ikut waktu sesuai. Ada kala Rasulullah SAW pakai burdul Yamani. Burdul Yamani ni kira macam kalau zaman sekarang full suit lah. Yang paling mahal, yang paling smart gitu kan. Terutama bila menerima tetamu daripada luar. Dan ada kalanya Rasulullah SAW pakai baju yang berlengan pendek. Ada kala Rasulullah SAW pakai baju yang biasa. Ada kala Rasulullah pakai seluar kan. Dan ada kala Rasulullah SAW tak pakai baju depan orang ramai. Ini terkejut kan? Okey, ini fakta. Ingat tak perang Khandaq? Kan, perang Khandaq. Okey, dia ada waktunya sesuai. Kita ambil dia punya tagline dia, Rasulullah pakai sesuai pada waktunya. Kan? Sebab tu kadang saya teringat dulu ada rakan-rakan yang begitu bersemangat. Kita raikanlah semangatnya dalam nak bermain bola, kan? Bermain bola. Tahniah kepada Tok Gajah dan takziah kepada orang seperti saya, penyokong kumpulan yang kalah. Okey. Siapa tu? Untuk mereka yang kawan-kawan saya, dia begitu semangat pakai serban dan pakai jubah. Jadi bila time bola, main bola, tetap pakai serban dan jubahnya dia ikatkan. Jadi nampak macam ganjil lah. Itu tak ikut sunnah tu. Sebab tak kena waktunya. Pergi masjid pakai gitu, ya. Hari Jumaat pakai gitu, ya juga. Pergi kerja pun tengok tabiat kerja lah. Kalau antum kerja dekat pejabat pakai gitu, fair lagi. Tapi kalau kerja yang panjat-panjat, jadi technician, jadi betul pemain motor, itu nampak tak sesuai kan, tak kena. Apatah lagi kalau kerja tu yang melibatkan masuk dalam laut dan sebagainya, itu lagi tak sesuai nak pakai jubah, pakai serban. Pertama serban pun kena tanggal kan. Okay. Jadi Rasulullah SAW waktu perang Khandaq, ini contoh yang menarik bila musyrikin Mekah bersekutu dengan kabilah-kabilah Yahudi yang sepatutnya menjadi rakyat Madinah, itu negara kota Madinah, dan juga bersama-sama dengan kabilah-kabilah Arab yang musyrik yang lain yang duduk sekitar Madinah bersatu. Itu dinamakan perang Ahzab. Ahzab ni kumpulan-kumpulan. Tapi kalau bahasa moden, Ahzab tu dia merupakan plural ataupun jamak kepada Hizbun. Hizb parti kan. Itu konotasi moden, konotasi kita namakan selepas negara bangsa kan. Tapi zaman dulu bila sebut Ahzab itu kumpulan-kumpulan. Sebab apa? Ramai sangat kumpulan kat situ. Dan pada waktu itu memang seolah umat Islam berhadapan dengan serangan daripada segenap penjuru. Jadi apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah syura dengan ahli Madinah. Dan kita tahu Rasulullah SAW dia lebih suka kalau nak buat keputusan, dia syura seramai mungkin. Sebab tu masa nak perang Uhud, ingat nak perang Uhud, Rasulullah panggil ahli Madinah ramai-ramai, Rasulullah syura kan. Walaupun baginda ada pendapat beliau sendiri, beliau nak stay dalam Madinah. Bila masuk orang musyrik Mekah ni waktu perang Uhud, kita tembak daripada atas bumbung, kita baling batu kan, kita lebih tahu jalan-jalan kat Madinah. Tetapi majoriti
majoriti ahli Madinah, terutama orang muda-muda yang semangat-semangat macam anda sekalian ni, main nak perang aja kan. Nak ajak pergi keluar. Dia kata biar kita bertempur macam kita bertempur kat Badar. Kita pernah menang Badar, ini jam kita boleh menang juga lawan ni Uhud. Rasulullah SAW, oleh kerana ini bukan perkara melibatkan hukum hakam. Ini bukan perkara melibatkan akidah. Ini bukan perkara melibatkan wahyu. Yang mana Allah Ta'ala dalam kes ini memberi keizinan pada Rasulullah SAW untuk buat keputusan bersama orang Muslim, kan, sebab dia isu politik, isu strategi, isu memang semata-mata berkaitan dengan keduniaan, bukan isu yang memerlukan hukum hakam ataupun isu yang memerlukan kepada petunjuk ilahi kat situ. Tapi kat sini Allah Ta'ala nakkan syura itu, kan. Jadi Rasulullah terpaksa tunduk pendapat majoriti. Itu kadang ada orang silap, dia kata majoriti ni tak ikut Islam. Ikut Islam kita tak ada majoriti. Tapi kita mempelik, kalau tak ikut majoriti kita ikut apa? Kata tidak, kita ikut apa? Tengok macam Nabi, dia selalu dia guna hujahkan, no, ayat-ayat Quran semua kalau mengikut kebanyakan manusia kau akan sesat dan sebagainya. Iyalah, itu Nabi dia kena ikut Tuhan, dia kena ikut wahyu dalam menyampaikan Islam. Takkan dia nak ikut ahli Mekah, kita nak sembah Allah ke nak sembah bahala, kita nak majoriti. Nabi tak buat gitu. Ataupun bila nak datang fardu salat, Rasulullah tak ada, sekarang ni gini, wahai ahli Madinah, kita bincang, kita nak semayang 5 kali sehari ke, kita oleh kerana majoriti nak 3 kali, kita buat 3 kali. Tak, itu benda agama, itu benda fixed, itu benda qat'i. Ataupun nak haramkan arak, oleh kerana kita nak tengok haram ataupun tidak arak dalam syariat ni, Rasulullah kata panggil ahli Madinah, nak haram, tak nak haram, nak haram. Siapa nak haram angkat tangan. Tak, benda berkaitan hukum hakam, berkaitan perkara yang qat'i, perkara yang putus, itu memang tak boleh negotiate. Itu ayat Quran yang kata menolak jikalau kau ikut kebanyakan manusia kau akan sesat. Itu dalam perkara-perkara yang prinsip agama, perkara yang akidah, perkara ibadah, perkara keagamaan, hukum hakam. Tetapi perkara yang melibatkan kehidupan seharian, yang memerlukan kepada strategi, memerlukan kepada pengalaman, memerlukan kepada kepakaran, memerlukan kepada bidang, kan. Jadi pada waktu itu ianya diserahkan kepada kebijaksanaan manusia. Dan Islam bagi panduan bagaimana? Kena syura, kena bincang. Kena bincang, masak-masak, goreng-goreng, biar ada betul-betul sebati dengan minyaknya, baru kita buat keputusan. Jadi pada waktu itu Islam tekankan dalam syura ini setiap orang berhak untuk berhujah. Setiap orang berhak dan berhujah. Dan yang paling penting, dalam perkara yang melibatkan kepakaran, fas'alu ahla dzikri. Contoh apa? Rasulullah SAW waktu perang dekat Uhud, Rasulullah SAW pilih strategi dekat atas bukit. Perang Uhud, perang Badar, pilih kat atas bukit. Tiba-tiba sahabat, kan, Hubab, kan, kata dengan Rasulullah, ini, dia kata, ya Rasulullah, ini wahyu ke kena stay atas bukit ni ke, ataupun ini Tuan punya pendapat, strategi perang dan sebagainya? Rasulullah kata tak, ini strategi, pendapat saya sendiri. Maksudnya apa? Sahabat pun nak make sure ini benda wahyu ke benda strategi, ini benda wahyu ke benda yang melibatkan bidang keduniaan semata-mata, kan. Rasulullah kata tak, ini pendapat saya, ini strategi. Dia kata ini bukan strategi yang bagus. Strategi yang bagus, kita turun bawah, kita dapat mata air, mata air pula, kita telaga air, kan, sumber air, kita kawal. Jadi orang Mekah ni bila berperang dan tengah padang pasir tengah panas, kalau tak ada air mati dah. Sebab tu perang Badar berlaku sekejap saja. Ada seorang Arab Badui, dia lihat peperangan daripada jauh, dia di pihak ketiga lah, OIC. Dia tengok, dia kata ini peperangan paling cepat berlaku dalam sejarah Arab. Pertamanya strategi itulah, mengawal punca air. Dan kedua, Rasulullah perang dalam bentuk ni, saf, lapisan-lapisan. Ini memang bila Arab musyrik tengok tu, ini bid'ah apa Muhammad sudah buat ni. So, orang Arab tak perang, orang Arab macam sampai sekarang Arab macam peklah Arab. Asal boleh je kan, perang itu. Tiba Rasul tidak, satu barisan, habis satu barisan, Bunyanul Marsus, kan, satu barisan. Jadi poinnya kat sini ialah apa? Poinnya kat sini, ada keadaan yang kita kena ikut majoriti. Tapi dalam kes Hubab tadi kena ikut pendapat pakar. Walaupun majoriti kata majoriti tak nak, kita nak atas bukit, tak, kena ikut yang lebih pakar. Ada waktunya syura itu. Oh, live. Okey.
Saya pelik juga, takkan ada 2 orang satu waktu. Sama ada hantu raya ataupun ada ni superimpose kan. Okey. Jadi siapa dia ada lap sewaktu apa? Ada lap sewaktu 2-3 minit. Berapa? Seminit atau 2 minit. Okey. Itu pelik saya cakap benda tu seminit tadi kan baru keluar. Tak apa, ini antara bid'ah dunia sekarang lah. Yang perlu kita beramal dengannya. Okey. So jadi nak cerita kat sini, walaupun majoriti nak yang lain, tetapi pakar nampak lain, itu kita kena ikut pakar dan strategi pada waktu itu. Tetapi pakar pun dia kena letakkan keutamaan ummah lah, ya. Keutamaan majoriti yang paling utama kat situ. Kita kembali kepada kes perang Khandak tadi. Rasulullah SAW tak pakai baju. Kenapa tak pakai baju? Bukan nak buat keputusan, waktu nak gali parit, kan? Bila Rasulullah syura, Salman cadangkan kita gali parit keliling Madinah sebab kita berhadapan dengan musuh segenap sudut. Jadi Rasulullah pun turun sekali untuk gali parit. Bayangkan Rasulullah pada waktu tu imam, pemimpin, ibaratnya presiden, kan? Atau Perdana Menteri. Sekarang ni tak, kalau datang sekadar okey kita rasmikan, letak batu, ambil gambar, kemudian belah terus. Kan? Makan-makan sikit, buat PC terus belah. Kan? Tak, Rasulullah dia tak macam gitu. Dia turun sekali. Gali, Rasulullah sendiri gali. Dan waktu Rasulullah gali tu Rasulullah tak pakai baju. Itu orang dululah, kan. Itu kita bersama rakyat, pemimpin bersama rakyat, tapi action aja. Ambil nak cerut, nak sodok, masuk dalam bendang, bawalah 2-3 tangkai, wah macam bersama rakyat. Tapi kelentong semua kan. Tapi Rasulullah tak. Rasulullah SAW tunjukkan bahawa pemimpin kena down to earth dan juga sebahagian daripada mereka. Malah lebih menarik lagi bila ada batu besar, sahabat tak larat nak pecahkan. Yang besar macam Sayyidina Umar pun tak larat nak pecahkan. Terpaksa Rasulullah sendiri ambil. Ibaratnya apa, kalau nak sodok tak boleh, kita kasih aku naik jentolak tu, kasih tolok kan. Macam gitulah. Tapi yang penting dia bersama. Kalau gotong royong tu, Rasulullah yang paling turun dalam parit. Itu hari ada seorang turun dalam parit masa dia boleh jadi naik menteri besar. Tahu tak? Tak ada. Ini cerita politik lah kan. Jokowi. Presiden ada turun dalam parit. Nah itu patutnya kan. Tapi bukan turun sekali ambil gambar kemudian tak turun lagi. Kau kena setiap hari turun lah. Okey. Tapi setiap hari turun orang kerja parit tak ada kerja pula. Bungkus baju balik negeri pula kan. Okey, jadi Rasulullah SAW terlibat. Okey, poinnya apa kat sini? Apa kaitan dengan ini? Ini jangan mengambil hati ya. Kalau saya cakap, terutama yang berada di rumah, jangan ambil hati, ambilkan sebagai motivasi ya. Bila sahabat nampak Rasulullah SAW punya badan, Rasulullah ditausifkan bagaimana? Disifatkan. Dia kalau hadis yang paling lengkap tentang peribadi Rasulullah SAW ataupun bentuk fizikal Rasulullah, Ummu Ma'bad lah. Hadis Ummu Ma'bad tu paling lengkap. Tapi ni waktu dekat perang Khandak. Apa bawangan sahabat bila sifatkan Rasulullah SAW, dia punya dada dan juga perut ni rata. Maksudnya tidak tak boroi. Itu yang saya selalu usik lah. Kadang kata bila dengan kawan-kawan ustaz, saya kata astagfirullah, kita ni nampak tidak mengikuti sunnah Nabi kan. Dia kata apa? Kita tengoklah tak ratanya kita punya dada dengan perut ni kan. Jadi maksudnya apa? Dan waktu tu umur baginda berapa? 58. Meninggal 63. Perang Khandak tahun ke-5 Hijrah kan. Tolak berapa? 58 lah. 58 lah. 5 tahun. Lebih kan 58, 57. Itu umur orang bencin tau. Jadi waktu itu tengok macam punya tough Rasulullah SAW kan. Maksudnya benda ni bukan jibiliah, benda ni boleh diusahakan. Tetapi kalau memang separuh tu dia tak boleh buat apa, dia punya genetik memang dilahirkan dengan perut buncit, tak boleh buat apa lah. Tapi ni yang asalnya slim ni, tapi lepas kahwin naik 3 kali ganda kan. Ini something wrong lah, kena kembali kepada sunnah. Senyap tu. Menghayati. Semua duk pegang perut lah. Okey. Jadi ini purposely saya bubuh gambar ni untuk memberi semangat kepada diri saya dan orang lain untuk mengikuti sunnah ni, iaitu kalaulah artis-artis boleh nak masuk gymnasium kasih turun apa, takkanlah kita yang pejuang-pejuang pemuda Islam ini tak gitu kan.
Hatta yang dah lebih umur pemuda macam saya pun, untuk rasa kembali muda, kita cubalah fit, dan insya-Allah kita akan rasa sentiasa muda kat situ. Dan ini sunnah kan. Kita bayang Rasulullah fit tak fit ya. Dia kahwin dengan Aisyah umur berapa? 50 lebih. Tapi apa hadis? Aisyah kata, aku selalu lomba lari dengan Nabi. Kadang-kadang aku menang, kadang-kadang dia menang. Aisyah umur anak dara sunti tau. Umur macam ni, apa, akhwat-akhwat ni muda-muda mesti lari laju kan. Bayangkan nak race dengan macam ayah awak kan, mesti garanti dia tertinggal ke belakang. Separuh pula tu jenis semput apa kan. Tapi tak, Rasulullah ada waktu Rasulullah menang. Umur 50 lebih. Maksudnya apa? Fit. Dan Rasulullah SAW diriwayatkan kalau jalan macam mana? Macam orang turun bukit tau. Dan bila perang, bayangkan macam itu orang kata ikut sunnah. Saya kata lepas ni saya nak buat pakaian sunnah yang orang telah tinggalkan. Iaitu apa? Pakai baju besi dan topi besi. Orang kata apa? Nak pergi perang. Saya kata betul. Sebab dalam perjalanan jalan raya ni ibarat perang. Orang tak langgar kita, kita langgar orang. Ataupun orang maki kita. Ataupun orang horn. Itu lebih teruk pada perang tau. Ramai sakit jantung. Darah tinggi naik. Stres. Jadi saya kata kalau tak apa peluang untuk orang naik motor mengikuti sunnah, pakailah helmet. Helmet pun jangan rasa bila pakai helmet tak ikut sunnah. Kena rasa Nabi pun pergi perang pakai topi besi kan. Topi besi dalam bahasa orang putih dia panggil helmet. Kan? Jika kita pakai helmet kita rasa, wah alhamdulillah aku ikut sunnah. Sebab apa? Sunnahnya menjaga keselamatan. Kita jangan harfi sangat. Kita tidak boleh macam literal kan. Yalah, menjaga keselamatan. Rasulullah utamakan keselamatan. Sebab tu dalam objektif syariah atau maqasid syariah itu kita lihat pada awal zaman Imam Juwaini, kemudian Imam Ghazali, apa tu Al-Izz Abdul Salam, kemudian sampai Imam Syatibi, sampailah Ibnu Ashur, ditekankan konsep penjagaan nyawa. Sebab nyawa dan keselamatan ni merupakan amanah yang Allah Ta'ala akan persoalan kita di akhirat nanti. Kita tak boleh main takdir aja. Macam kau pergi pergi masjid tak pakai helmet, kasut pun tak pakai kan, pakai selipar aja, tawakal Allah. Itu bertentangan. Itu tak ikut maqasid syariah. Maqasid syariahnya kena utamakan keselamatan. Kalau naik motor pastikan segala ciri keselamatan tu kita ikut. Naik motorkar begitu juga. Wah, naik motorkar tuan-tuan nak pergi masjid terus tak pakai apa, telipingan keledar, bawa 140 160. Itu tak ikut sunnah tau. Undang-undang dibuatkan gitu untuk keselamatan kita. Bila kita mematuhi undang-undang untuk menjaga keselamatan, itu tawakal dan itulah sunnah kita. Jadi sunnah yang ingin dilihat ni adalah sunnah dalam bentuk yang difahami berdasarkan dia punya rohnya, berdasarkan objektifnya. Jadi sunnah kena difahami dalam bentuk meluas. Ini selain daripada ibadat lah kan. Ibadat iktikad itu sunnahnya ikut apa yang Nabi ajarkan. Tapi maksudnya dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan seharian. Jadi itu kulit buku ni. Kenapa dipilih gambar sedemikian rupa? Itu baru cerita kulit buku. Cerita kulit buku. Kenapa gambar macam Robin Hood? Okey. Syekh, ana rasa paling sakit hati bila orang kata, wah ini Robin Hood. Ada orang kata ini Hunger Game. Ada orang kata Legolas kan. Ada orang kata, ya Allah korang ni. Inilah jahilah yang telah masuk ke dalam kepala anak-anak muda kita kerana Ghazwul Fikri. Maka saya tuliskan buku ini untuk membersihkan, klorokskan kepala-kepala. Saya kata kenapa tak tanya, Syekh macam Sa'ad bin Abi Waqqas Syekh macam Suhaib Ar-Rumi lah. Khalid saya tak tahu dia main panah ke tidak. Mungkin dia main pedang kan. Saya belum main pedang lagi. Belum. Okey. Ataupun kata ini macam Imam Syafi'i lah. Itulah. Ramai ngaku pengikut Syafi'i. Itu hari kau sibuk marah orang kata ini tak ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pun kau tak kenal kan? Imam Syafi'i ni apa? Pertama sekali kita tahu dia selalu cerita pasal cita-cita dia. Agak-agak cita-cita Imam Syafi'i nak jadi apa? Mana tak tahu? Ada baca kat dalam ni? Dalam ni tak ada sebelum. Itu dekat Risalah Pemuda Islam nombor 2 ni saya cerita. Mungkin nombor 2 nanti gambar depannya lain pula. Mungkin angkat ataupun naik kuda kan. Tak nak cerita Imam Syafi'i memang cerita nak jadi doktor, jadi tabib. Dan malah dia selalu menyebutkan betapa dia kata ilmu yang umat Islam hilang dan bangsa lain ambil ialah tabib pada waktu itu. Dan Rasulullah SAW sendiri menekankan kepentingan ilmu perubatan itu. Sebab ingat tak kita punya premis tadi,
penjagaan kesihatan dan keselamatan merupakan maqasid syariah, merupakan sunnah. Dan Rasulullah SAW bila baginda gering pun, Aisyah riwayatkan ramai tabib-tabib yang datang merawat sama ada Arab atau bukan Arab. Bila Rasulullah SAW ada sahabat sakit pun, Rasulullah SAW suruh pergi untuk berubat dengan tabib yang bukan Islam sekalipun kat situ. Jadi Imam Syafi'i dia minat itu. Tapi maknya punya wasiat memang suruh dia jadi orang alim. Kan? Jadi dia terpaksa tinggalkan keminatan dia. Macam kita lah ramai kan. Minat benda lain, mak bapak suruh buat benda lain. Nak buat macam mana takdir Tuhan kan. Okay. Jadi siapa tu dia minat tu, tetapi tidak memadamkan dia untuk mengambil tahu tentang ilmu tersebut. Dan Imam Syafi'i seorang genius. Cuma satu lagi nak cerita, dia punya keminatan satu lagi ialah apa? Mana? Dan naik kuda. Sebab itu bila dia naik kuda yang tak ada ikat tau. Bukan tak ada pelana. Tak ada, orang Arab kata lijam lah. Apa? Tali kekang tu tak ada. Hebatnya Imam Syafi'i. Dia macam Mongol lah. No, orang Mongol kan? Ya? Kalah Mahathir. Dia naik tak ada tu. Macam Mongol tu, nak Mongol tu. Bukan setakat naik macam gitu, dia boleh panah lagi. Sambil naik kuda. Dan naik kuda, memanah sambil naik kuda ni memang hebat lah. Sekarang ni dah banyak sport macam ni. Orang-orang kita dia pemanah tradisional. Kalau kita lihat siapa tu askar-askar Islam dulu ramai. Tapi yang paling kencang sekali dalam bab ni Mongol lah. Memang dia dilahirkan, lahir-lahir terus naik kuda. Mana ada tipu. Okey, tapi nak cerita apa ni, Imam Syafi'i pernah sebut, dia kata kalau tanya dia 10 soalan agama, minta kasih fatwa, dia boleh jawab 9, satu biasa dia tak tahu. Wallahu alam. Ni hebatnya ulama dulu, dia tak malu nak sebut wallahu alam, saya tak tahu, kan? Tapi balik dia carilah jawapannya. Tapi kalau memanah, dia kata bagi 10 dia akan boleh bullseye. Itu hebat Imam Syafi'i. Lepas tu saya rasa memang tak selesa betul lah. Balik-balik, ini kenapa Robin Hood? Tak, bukan hantar ya, betul. Memang ramai tanya macam tu. Ini Robin Hood lah, Legolas lah, Hunger Game lah, tak apa-apa yang kafe-kafe Harbi ni semua disebut kan. Jadi saya tak tenang lah kan. Lepas tu katalah, ini Sa'ad Abu Waqqas. Kan rasa Islamik sikit kan. Jadi itu pun sengaja dibubuhkan kat situ. Jadi orang akan bertanya macam Abu Talha. Okey. Dia kalau nak tanya, wah amin kau pun nak cakap Okey. Siapa tu, kalau kita kata kenapa buku ni ditulis, itu dah cerita kat belakang. Kebanyakan perbincangan dalam buku ni mendukung beberapa tema utama, iaitu pemuda Muslim yang progresif, bukan yang jumud. Dan kalau kita dapati, memang sengaja saya pakaikan dekat situ yang yelah, kita terlibat dalam banyak benda kan. Pemuda sebagai ejen perubahan, politik warga, citizen politik yang tidak terikat dalam kerangka politik kepartian yang lazimnya dianuti kebanyakan rakyat Malaysia. Pemugaran fikrah yang kritis dan analitikal, meraihkan tajdid dan islah. Penulis membawa para pembaca meneroka gaya pemikiran beliau sebagai seorang Islam yang versatile, berjiwa merdeka, berfikiran terbuka, bersikap progresif dan bermentaliti kritikal. Okey. Itulah cerita pasal buku ni. Kena cerita lagi. Baca sendiri lah. Okey. Overview. Kalau kita lihat dari buku ni, saya bagikan kepada 6 bahagian. Kita boleh lihat kat situ. Bahagian pertama ialah berkaitan worldview Islam. Pernah dengar worldview? Datuk Siddiq Fadil kata pandangan sarwa. Kalau geng-geng alatas, dia kata pandangan alam. Ru'yatul Islam lil alam. Prof Kamal Hassan dia ambil bahasa Jerman. Kenapa Prof Kamal Hassan, mantan rektor UAE kan? Weltanschauung dia panggil. Tapi orang kampung kita panggil worldview. Worldview ni apa? Pandangan dasar kita dalam apa panduan kita dalam melihat kehidupan, dalam melihat alam, dalam menilai ilmu. Itu semuanya kena ada pandang dasar. Kadang ada orang bincang lah, selalu saya bincang tentang, dia kata demokrasi. Kata demokrasi, Islam tak Islam, boleh tak boleh, kafir tak kafir. Saya kata okey, dia malas nak bincang banyak sangat lebih. Cuma saya kata dari segi mekanistiknya, dari segi sejarah, dari segi objektif yang ingin dicapai dalam demokrasi, macam mana disebutkan oleh
Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Min Fiqh Daulah, Rashid Ghanouchi dan ramai lagi. Tujuan demokrasi ni tak nak mau kasih diktator lah. Tak mau kasih pemimpin yang zalim, tak mau orang berbuat sesuka hati dan nakkan pendapat rakyat terbela. Jadi dia kata tapi akarnya daripada gitu pada gini, okey tak apalah kita letak tepi, itu kadang panjang sangat. Tapi kita dalam menilai, saya kata, pada saya menerima demokrasi bukan kerana dia Greek, kerana dia tak, tetapi kerana pandangan sarwa Islam itu sendiri, iaitu Islam menegakkan keadilan, Islam menentang kezaliman, Islam meraihkan maslahah, kan, dan Islam ingin menegakkan akhlak yang baik. Dan benda ni semua berdasarkan mekanisme demokrasi itu boleh digerakkan. Tapi yang penting saya kata, titik tolak saya ialah Islam, bukan titik tolak saya untuk jadi seperti orang kafir. Jadi kalau lah katakan benda tu tak selari dengan Islam, saya tak terima, kan? Macam alat je lah. Jadi dia alat, dan juga alat itu selari dalam kita punya pandangan sarwa kita, pandangan alam kita. Okey. Jadi yang nak cerita tentang pandangan alam ni, kalau kita lihat kat situ, dia ada beberapa perkara yang saya tekankan kat situ. Kalau kita lihat, yang pertama konsep tauhid, konsep akidah. Dan konsep tauhid ni kita tak belajarlah tentang tauhid 20, tauhid sifat uluhiyah, rububiyah. Tapi yang saya faham kat ini ialah bagaimana kita meletakkan konsep kefahaman bahawa kita ini hamba Allah dan kita ni akan pulang ke akhirat nanti, kita ni ada misi. Itu konsep asasnya. Itu asma sifat itu kasih orang lain ceritalah. Ini bukan buku ni tak cerita. Itu buku lain yang Abu Talha jual, itu banyak cerita. Okay. Kemudian peranan Homo Islamicus ini tak ada kena dengan homo yang lain tau. Jangan kaitkan, kita kena baca. Jangan separuh orang baca tajuk, aku tak mau baca buku ni sebab apa, dia ada homo ni, ini LGBT, ini liberal. Terus dia bulatkan kat sini, dia terus snap gambar, masuk Facebook, Twitter. Inilah antara pengemban liberal di Malaysia. Kacau, kau tengok macam gitu tak baca kan. Dapat label Ustaz, buku ahli bid'ah. Macam-macam lah, ahli bid'ah, ahli liberal wal jamaah. Ini macam waliyazubillah. Ini kadang sikap orang kita, baca tajuk dia tak baca dalam, baca tajuk tak dengar interview, terus buat yang paling cepat sekali. Dia punya jari ni lebih cepat bergerak daripada otak. Selalu orang kata lidah lebih cepat bergerak daripada otak. Sekarang ni terbalik, jari lebih cepat bergerak daripada otak. Tak kaji selidik. Fatabayanu tu tak ada. Fatabayanu itu macam dah hilang. Dari segi akhlak dah hilang. Sebab tu baru ni waktu kat UM, mereka minta bedah buku ni jugalah. Ada satu soalan menarik. Dia kata, apakah pandangan Ustaz tentang isma yang wujud? Ni bukan isma tak? Masuk sosialisme, plural lah, liberal lah, sekularisme. Saya kata gini, pertama sekali, dalam nak mengetahui sesuatu, kita kena cari daripada sumber rujukan dia. Dengar daripada, listen to the horse mouth. Ni orang putih cakap lah, kan? Kita mendengar daripada mulut kuda. Bukan kau pergi kuda, kau dengar mulut kuda, tak. Maksudnya dengar daripada orang tu sendiri, baca daripada sumber rujukan dia sendiri, baru kita boleh nak nilai. Bukannya okey, ni bagaimana tentang apa sosialisme Marxis. Bukan Marxis ada yang kata ini berimang dengan akidah yang sesak, Marxis kan, makan pay kuda kan. Tak, maksudnya Marxis ke apa benda ke, dengar daripada Marxis tu sendiri, dengar daripada Marxis tu sendiri. Apa dia punya hujahnya, apa dia punya argumennya, kan? Baru adil. Liberalnya, sebab kadang bila saya minta maaf, tapi maksudnya ada orang kata okey, liberal ni sesat dan sebagainya. Saya sering katakan liberal yang mana? Liberal ni tak boleh sapu semua. Ada kata inilah LGBT semua. Saya kata, setahu saya kalau ekonomi itu yang terbagi kepada sama ada ekonomi liberal yang dipanggil sebagai ekonomi pasaran ataupun ekonomi sosialisme yang lebih kepada ekonomi berpusatkan kepada perancangan negara, saya kata liberalnya itu dia tak cakap pasal LGBT. Tak ada kena-mengena pun. Ekonomi liberal macam Malaysia. Sekarang Malaysia menghadapi liberalisasi ekonomi. Adakah maksudnya nak menghomokan ekonomi kita? Tidak. Jadi tak boleh macam apa tu? Pukul rata dan main tembak sembarangan. Saya kata ini satu benda yang tidak ilmiah, tidak Islamik dan tidak jujur, tidak amanah. Kan? Sebab tu saya kata liberal yang mana? Kan? Dan sebab tu ada bahayanya bila kata main sapu rata. Ya. Antara orang yang paling tak puas hati seperti ini, yang kawan saya lah, Wan Saiful dekat Ideas. Dia memperjuangkan
liberal economy. Dan Malaysia pun ke arah ialah nampak ke arah dari segi beberapa benda, tapi banyak benda kita masih state plan economy. Ni ini benda-benda ekonomi dekat Risalah Pemuda 3 nanti kita cerita. Okey, ada dalam plan. Dia dalam pipeline. Gancak tu ada kan. Okey, tak nak ceritanya itu ialah apa? Bagi mereka cerita tentang ekonomi pasaran yang tak ada kena-mengena dengan LGBT lah apa. Orang keliru dengan kumpulan liberal Islam. Yang di Indonesia tu Islam liberal yang dan sebagainya, JIL, jaringan Islam liberal, Islam liberal, itu tak ada kena-mengena dengan ekonomi pasaran. Walaupun ekonomi pasaran dari segi terma ekonomi dan terma politik, mereka dipanggil sebagai liberal kan. Saya sendiri agak cenderung kepada ekonomi pasaran berdasarkan pendirian yang diambil oleh Tok Guru saya, Syekh Rashid Ghannouchi kan. Yang dari segi ekonomi dan politik mazhab saya liberal kan. Tapi adakah maksudnya saya sokong LGBT, saya sokong yang kat Indonesia? Itu tidak. Ini dua benda berbeza kan. Kita kena bezakan. Orang kata, kenapa nak guna yang liberal? Salah ke? Term dah negatif term tu kita yang tu. Yang satu kita tak boleh nak kasi puak-puak yang LGBT ni nak confine, nak monopoli kata mereka lah liberal, tak boleh macam gitu. Kan Rabi'i bin Amir pun itu seorang liberal lah. Kan? Yang ketika berjumpa dengan Rustam, dia kata apa? Ibta'athanallah, nahnu qaumun ibta'athanallah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita manusia, kaum yang Ta'ala kirimkan untuk bebaskan, mengeluarkan daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah SWT saja. Itu liberalisasi kan? Liberate kan? Atau perkataan futuhat, pembebasan negara-negara itu, liberatekan mereka pada penjajahan Rom, penjajahan Parsi dan sebagainya. Jadi perkataan itu kita tak boleh biarkan orang tertentu nak monopoli dan kita pula mengiyakan. Macam inilah, boleh tak kita nak kata, kalau Barat kata dia nampak Al-Qaeda, inilah Islam. Ataupun dia nampak tak grup Boko Haram tu kan. Yang dekat Boko Haram kat Afrika tu. Ada orang mungkin Boko Haram Jadah kata. Tak, kata janganlah ni. Mereka itu golongan tersilap takwil kita katakan. Mereka niat ikhlas kan, tapi tersilap takwil dan apa mereka buat tu tersasar pada Islam. Tapi kalau orang kata inilah Islam, kita tak setuju. Kan? Ataupun golongan yang Islam liberal nak kata orang kata macam inilah sepatutnya Islam, kita tak akui ke? Kita tak boleh nak kata yang ini Islam, yang ni tak Islam kan. Cuma kita boleh kata kan, setiap orang ni ada mereka punya pentafsiran dan kita kena particular. Siapa yang kita cakap, kita kena pastikan khusus. Supaya kita tidak generalisasi kan. Silap besar gitu. Jadi begitu dengan perkataan homo ini, homo islamicus kan, nak ceritanya manusia Islam. Kenapa saya tulis ini, nak bezakan antara homo islamicus dengan homo islamicus dengan homo politicus dengan homo economicus. Ada orang contohnya lah, bila dia bicara tentang siapa tu perbankan Islam dan juga industri kewangan Islam, dia ada dua jenis orang kat itu. Pertama yang kekal sebagai homo islamicus, dia buat tu kerana titik tolaknya Islam. Dan ada yang buat tu kerana titik tolak semata-mata buat duit. Marketnya kat situ. Kan? Dia nak ada peluang. Tetapi kita sebagai, ialah kalau macam syariah advisor itu semua homo islamicus. Dia nak corakkan bank itu berdasarkan kerangka worldview dia. Kerangka worldview Islam. Supaya apa yang berlaku itu boleh menjadi ibadah, boleh menjadi jihad, boleh menjadi satu perjuangan kepada Islam untuk memartabatkan syariat Allah SWT kan? Itu berbeza kan, tetapi dalam bidang sama, dalam bidang industri perbankan, dalam bidang industri kewangan. Tetapi yang bezanya apa? Cara kita menyikapi dan kita punya worldview. Begitu dalam berpolitik, politiknya sama, gunakan jalan demokrasi, malah kerangka pluralisme politik, kepelbagaian parti dan sebagainya. Tapi titik tolaknya apa? Ya, titik tolak kita Islamis ni ialah Islam. Titik tolaknya tauhid. Sebab itu kita homo islamicus. Kita tak akan jadi homo politicus. Kita tak akan jadi homo economicus ataupun apa lagi menjadi homo-homo yang lain yang terkeluar daripada kawasan syarak. Okay. Kemudian ibadat yang sempurna. Ya. Etika dan akhlak yang mantap. Ini kadang kita terabaikan. Kefahaman berteraskan manhaj yang benar dan jelas. Hidup di atas semangat islah. Semangat islah ni dalam buku saya semua saya sebutlah. Kerana semangat islah ni yang melihat kelangsungan agama Islam tu sehingga akhir zaman.
Dan ini merupakan misi para nabi. Tahu islah kan? Okey. Pembaharuan, kebaikan, lagi apa? Reformasi. Islah ni dia proses berterusan. Kata Nabi Muhammad, in uridu illal islah mastata' tu kan. Proses berterusan, nak bawa yang tak baik kepada yang baik, yang buruk kepada yang baik, kepada baik kepada lagi baik, dan kepada yang baik lagi baik untuk istiqamah. Berterusan dalam istiqamah, perjuangannya harus ada islah. Dan hari ni kalau kita lihat, perjuangan-perjuangan Islam itu semuanya islah. Badan-badan dakwah itu melakukan islah, kan? Program seperti ini pun ni islah juga, kan? Dan banyak benda lain. Renungan sejenak umat Islam dan ilmu, superpower Muslim, menjadi ejen pengubah sosial. Dalam setiap bahagian ni, saya akan membawa anekdot. Tahu anekdot? Cerita-cerita. Jadi ada orang kata, wah ini buku Islamik ni aku tak mau baca. Saya kata, nak kata Islamik pun dalamnya banyak juga sebut tentang nama-nama kafir harbi ni. Dan banyak ambil je. Ni Robert Kiyosaki pun ada. Sancho Panza lah. Paulo Coelho lah, Leonardo da Vinci pun ada kan. Jadi jadi ini buku agama apa? Orang kata ini agama sesat ni, bidah. Waliyazubillah. Tak, seperti kan saya dah sebut kan, kita lihat kepelbagaian dunia ni begitu indah, dan kepelbagaian Islam. Kadang-kadang bila kita lihat Islam yang cuba dipamerkan dalam banyak keadaan adalah daripada sudut-sudut tertentu dengan nafikan sudut yang lain. Jadi kalau buku ni saya pun tak tahu nak kategorikan apa. Fitness ke? Tak adalah, sebab tak ada gambar saya tunjukkan nak apa, latih tubi, ketuk ketampi lah, angkat berat, tak ada kan. Tetapi nak kata motivasi pun boleh lah, nasihat pun boleh lah, Islami. Ada orang cadang kata, Syed, dia kata bagus ini untuk jadi silibus susrah. Saya kata aku pun tak tahu nakib kau boleh nak terima tidak. Kan? Kalau kau punya nakib boleh terima, kau go on. Tapi tak payah jadi tajuk utama lah. Nanti jadi apa tu, sesat pula kan. Ini jadi sekadar celoteh-celoteh, sembang-sembang kosong boleh lah. Cuma tak dinafikan lah, ada bahan-bahan kat sini yang hasil daripada pembentangan saya kepada budak-budak yang ikut usrah lah. Macam kamu semua lah kan. Dan ada juga yang saya cerita kat budak-budak yang tak ikut usrah, macam yang separuh tengah tengok kat dalam TV ni. Ada yang tak ikut usrah. Kalau dia ikut usrah, dia jenis datang macam ni lah, semangat datang. Bila tak ikut usrah, dia tengok dekat live stream aja. Tapi tak semualah, ramai kaki usrah juga kat rumah tu. Dia tengah gelak tu. Okey, jadi antara anekdot yang saya cuba bawa lah, cerita tentang Sancho Panza tu. Sancho Panza ni satu watak daripada novel tulisan Des Cervantes. Tajuk novel tebal. Saya ingat berapa ribu muka surat saya baca juling-juling punya mata. Dia asalnya dalam bahasa Sepanyol, diterjemahkan ke bahasa orang putih. Dia cerita, tajuk bukunya Don Quixote. Don Quixote sebutnya ikut makhraj dan kiraat masing-masing lah. Okay. Dia bahasa Sepanyol dia kiraat je ke? X dia tak baca X. Kan? Kalau bahasa Cina X tu jadi S. Itu yang Sifu Nasir tulis namanya X gitu kan. Bacanya Sifu bukan Zifu. Sifu kongsi Fat Chai kan. Dia tak boleh S, dia tulis X. Itu bahasa Cinanya. Tapi kalau bahasa Sepanyol, X itu dibaca sama ada shin ataupun kha. Huerte atau apa, khorte ataupun shorte. Sebab tu Xavi ataupun Xavi, XAVY kan. Dia macam itu. Dia tak baca, kau baca apa? Zavi. Tak, ada bukan Zavi. Xavi ataupun Xavi. Sebab X tu, kalau J dia baca dengan S, dia baca dengan H ataupun H. Jose, Julio kan, Julio kan, JU, dia tak baca Julio, apa Julio. Sebab tu apa, bila kalau disebut Mexico tu, Mexico. Dia ada lain lah, dia punya ikut kiraat dia. Dia kalau salah baca makhraj nanti lain maksud. Bukan kau ada ni ke Hafiz? Pembentangan buku ke? Ya? Dah habis dah? Hari ni kan? Tak edit yang keluar iklan tu? Okey. So jadi apa tu, kita kembali kepada tajuk tu. Des Cervantes ni dihidup di zaman selepas
Andalus dah jatuh ke tangan apa tu Katolik. Kan? Dah jatuh waktu tu Andalus yang asalnya di pusat ketamadunan jatuh ke tangan Katolik, dia kembali ke zaman kegelapan. Dan waktu itu kalaulah tak kerana kebangkitan ataupun zaman pencerahan Eropah akan berterusan, benua Eropah berada dalam kegelapan. Jadi waktu zaman pencerahan ni apa yang berlaku? Penolakan terhadap kuasa gereja. Penolakan terhadap kuasa apa itu raja-raja yang bersekongkol dengan gereja yang berhukum dengan zalim atas nama agama. Dan penolakan terhadap gereja pada waktu itu dalam bentuk yang begitu ekstrim tau. Jadi Des Cervantes tulis bukunya Don Quixote ataupun Don Quixote itu satu kritikan terhadap Jesus, terhadap gereja. Dan buku itu dibakar, diharamkan oleh Jakim apa tu Katolik pada waktu itu. Jabatan Agama Katolik apa di Spanyol. Jais. Jabatan Agama Katolik Jais. Dia diharamkan oleh gereja, malah dibakar. Dan buku itu lebih apa terselamat di tangan orang Islam yang baca. Ironiknya kan. Okey, jadi dia cerita apa? Satu kritikan terhadap gereja yang mana dia nak katakan gereja ini mengikut membuta tuli. Dan dia nak cerita lebih malang lagi, dia nak gambarkan Jesus ini sebagai seorang apa? Seorang yang otak tak betul. Yang hidup dengan halusinasi dia berdasarkan apa ni, dia punya skizofrenik dia cuba untuk membawa manusia, dia cuba untuk mencorakkan kehidupan berdasarkan khayalan dia melalui watak fictitious seorang yang bernama Don Quixote ataupun Don Quixote. Don Quixote ini seorang pemilik tanah, seorang signore pada zaman itu. Signore ni tuan tanah. Dia zaman dulu kan, zamannya apa? Dia kasta, macam feudal lah, macam feudal. Dia orang dah hilang, kita masih ada lagi. Okay. Kuasa gereja dan juga istana. Ini golongan bangsawan, kan? Ada mufti pula. Ada kardinalnya yang bekerja dengan raja-raja, putera-putera raja. Okey. Di bawahnya sama ada tentera-tentera. Di bawah lagi, ini pemilik tanah, landlord ataupun signore. Dan di bawahnya rakyat marhaen seperti kita, para petani, para peladang, orang kampung, peniaga yang bila-bila masa saja diperah duitnya, dia ambil cukainya. Sebab tu perkataan dariba, perkataan cukai di zaman Nabi, di zaman itu begitu buruk. Sebab konsep cukai adalah konsep ufti pada zaman tersebut. Tahu ufti? Homage. Kita bayar kepada raja, kepada apa penguasa sebagai perlindungan oleh kerana kita di bawah tanah jajahan dia. Kita kutip-kutip hasil petani kita, kena bagi kat dia. Sebab dia mana kerja? Dia duduk atas istana golek-golek, minum-minum kan. Dengar orang main muzik, tengok orang main bola pula, tengok orang main apa? Perang-perang gitu kan. Dia kerja macam gitu. Oleh kerana bapak dia raja, atuk dia raja, maka dia jadi raja. Dia senang-senang macam gitu. Kan? Ini cerita kat Eropah, kau jangan salah faham. Nanti jadi wanji pula kan. Okey, tahu kan? Ini cerita pada kat Eropah dulu. Jadi mereka siapa yang biayai? Nak belikan istana yang besar, nak bagi makan kepada tentera-tentera, nak dia rakyat. Dan itu dinamakan cukai pada waktu daribah. Sebab tu Rasulullah SAW mengharamkan daribah. Dalam Islam tidak ada daribah. Tidak ada cukai. Dalam kerangka itu, cukai sekarang berbeza. Tax regime hari ini dalam kerangka lain. Jadi kalau kita baca hadis, ini penting ya. Bila kita baca hadis dulu, kita jangan baca dengan berdasarkan tengok sekarang, wah terus ini macam ni. No, dalam hadis kata tak boleh apa, cukai haram, terus tak, konteksnya berbeza walaupun namanya sama. Macam nama sayyarah. Hari ni sayyarahnya itu, kan? Tetapi dalam surah Yusuf dia sebutkan sayyarah. Tu adakah kereta ni? Takkan zaman Nabi Yusuf ada kereta datang? Tidak, itu kafilah. Caravan. Caravan peragang kan. Jangan kata, wah zaman Nabi Yusuf pun ada sayyarah lah kan. Ada kereta ni, kereta apa? Axia ke Iris? Tak boleh lah macam gitu kan. Jadi kita kena faham bahasa certain apa ni hadis itu mengikut konteksnya. Itu kenapa umat Islam kita lihat membuka Islam dengan mudah kan. Di Parsi lah, di negara Arab, di negara Rom. Sebab apa? Sebab mereka berperang dengan
penjajah. Mereka bukan berperang dengan orang rakyat. Mereka berperang dengan apa? Sama ada tentera Rom ataupun tentera Parsi yang menguasai kawasan tersebut. Rakyat jelata seronok bila orang Islam datang. Diorang tak suka. Walaupun mungkin satu bangsa dengan mereka. Ataupun bangsa lain lah. Kalau Rom tu datang kat negara Syam, itu bukan bangsa dia. Jadi bila datang Arab, dia tahu. Sana walaupun tak ada FB dulu, tapi mereka pergi berdagang. Bila pergi berdagang, sistem yang paling basic untuk gosip di zaman dulu, untuk pemberitaan adalah melalui para pedagang. Apa ni, orang kata apa, kata-kata kan, apa, word of mouth kan, apa ni, penyebaran cerita berita. Oi, dekat tempat Arab kami pergi sekarang sudah naik kuasa baru lah, Muhammad perintah dia, hamba-hamba semua boleh duduk sekali dengan orang kaya-kaya kan. Oh, sekarang Muhammad dah tak ada, ganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar dah meninggal, ganti Umar. Ini lagi best, dia baring kat atas ni lah, kat atas lantai kan. Dulu punya cerita. Dulu tak ada nak ambil gambar gitu. Selfie Umar selfie ya, dia tak ada kan. Tak ada. Tetapi kita, oh, dia punya raja tak duduk istana besar-besar lah, dia duduk istana kecil kan. Dia duduk rumah kecil, rumah dia pun tak ada kan. Oh, kita jumpa dia kat tengah pasar lah. Oh, dia punya tak ada orang miskin. Sebab apa? Orang kaya-kaya semua akan bagi zakat doang. Benda ni rakyat terima tau. Jadi bila katakanlah Muslim bergerak nak menuju ke apa kata Parsi, sepanjang jalan tu rakyat-rakyat akan sambut dan bagi makan. Sebab dia orang tahu datangnya Muslim ke tempat mereka akan liberalkan mereka. Liberal pula. Akan liberate, akan merdekakan mereka. Kan? Sebab apa? Dia orang tak suka dengan ni yang duduk ambil cukai. Kau senang lenang ke istana, kau makan duit kita. Tak. Sekarang ni apa akan berlaku? Kalau datang orang Islam, kita tak mampu, tak keluar zakat. Tetapi yang kaya kena keluar zakat, kan? Orang miskin akan terbela, kan? Dan dia tahu pula dengar cerita, wah, dekat cerita kat tanah Arab ni, geng-geng kaya, dia carilah siapa ni orang miskin, bantu, kan? Ini tak ada wujud dalam Parsi. Tak ada wujud dengan ini Mat Saleh Rom ni kan. Sebab itu Islam berkembang macam bukan. Sebab apa? Konsep keadilan itu. Bukan konsep hukuman. Konsep keadilan. Dan konsep keadilan itu hanya muncul dalam kerangka tauhid. Tidak ada isti'badun nas, tidak ada menghambakan sesama manusia. Tapi kehambaan hanya kepada Allah SWT. Jadi sesama manusia kita sama rata. Lagi pula dia dengar, wah, ini hamba-hamba ni dia keliling Muhammad lah, keliling ketua negara dan tak jadi macai pun. Ada orang keliling dah hamba, tapi hamba betul lah macai kan. Tak, ini tak jadi macai, ini jadi sahabat dia kan. Sampai kan bila orang hina orang kulit hitam pun Muhammad marah kan. Wah, kemudian Muhammad cakap lagi, siapa yang tidur perut dia kenyang, perut dia penuh, orang sebelah rumah perut dia lapar, ini bukan Islam. Dia kata ini 1000 times lagi elok daripada kita punya pemerintah lah. Tapi hari ni kita hilang benda tu semua kan. Kita hilang benda tu semua. Dan sebab itu saya teringat kepada syair Iqbal. Itu nanti Risalah Pemuda 2 nanti keluar. Dia dah ada dalam pipeline. Ada keluar. Yalah. Tapi ini saya tak cerita tentang syair dia. Risalah Pemuda 2 satu bab tentang syair tersebut. Kemudian ada gambar saya tengah nyanyi, bacakan syair tu. Masa apa? Maulid Rasul, Ustaz Razak lah punya kerja dan rakan-rakannya. Kita buat dengan Pemuda UMNO kan? Pemuda UMNO, Pemuda PAS dengan PKR. Nah, itu membela Nabi. Itu baca dalam bahasa Urdu tu. Okey, tak. Iqbal dia banyak syair menarik. Kalau antum cari dekat apa tu Google, Wikipedia, atau kita cari kat YouTube kan. Sama ada kita faham tak faham je lah. Okey. Mesyuarat syaitan. Kat dalam ni saya ada quote tentang mesyuarat syaitan, syair Iqbal. Syura syaitan, syura iblis. Banyaklah. Tapi nak cerita, dia ada satu syair. Bila nak ceritakan tentang kemunduran umat Islam. Tajuk syair dia Syikvah. Dia banyak tempat lah saya cerita lagi lah. Syikvah. Syikvah ni kalau bahasa Arab Syikwah. Syakwa ni apa? Komplain kan? Komplain, report. Komplain. Syikvah dalam bahasa Parsinya bermaksud komplain. Dia komplain pada Tuhan. Iqbal sudah lodge komplain kepada Tuhan, kepada Allah. Dia tak puas hati. Dia kata apa? Sepanjang sejarah manusia, dia kata kita telah robohkan berhala, kita
telah pecahkan tong-tong arak, kita telah tinggalkan benda yang haram, kita berperang gadaikan nyawa semata-mata untuk namamu diseru dan diibadatkan, kami angkat Islam dan sebagainya. Tetapi Tuhan, apakah balasan kamu kepada kami? Kau letakkan kami terhina, kau letakkan kami menjadi hamba, dijajah dan sebagainya. Bila keluar syair tersebut, ulama-ulama konservatif ni sudah kafirkan dia. Ini apa ni, komplain kat Tuhan ni? Ni takdir Tuhan, kau jangan main-main tau. Contohnya lah. Ini apa ni? Ini lancang sangat dia punya ni. Jadi semua bersepakat hentam Iqbal, pampung kiri kanan depan belakang. Rupanya pak cik ni dia ada bawa bunga, dia ada bawa buah, dia ada bawa kilas. Kita ingat dia bawa buah tak ada kilas, rupanya dia ada kilas. Dan lepas orang hentam lama, dia keluarkan jawabu syikwah, jawab kepada komplain tadi, seolah macam Allah Ta'ala jawab dekat dia. Kalau antum buka YouTube syikwah dengan jawab syikwah, dia punya baca dalam bahasa Urdu dia tu lebih daripada setengah jam. Saya garanti sambil dengarkan tertidur sebab tak faham. Tapi saya galakkan, cuba cari ada terjemah bahasa Inggeris dia. Kalau buka YouTube terjemah bahasa Inggeris, oh very meaningful. Tapi kalau tahu bahasa Urdu, lagi tangkap lentok punya. Tahu bahasa Parsi, lagi layan. Tapi kalau tak boleh, tengoklah terjemah ke bahasa Melayu ada orang terjemah tak, Faiz? Panjang tu tak ada. Yang pendek-pendek tu adalah saya terjemahkan. Okey. Tapi ambil daripada bahasa orang putih, tak ambil daripada Parsi. Tak ori lah. Cuma nak cerita, dia jawab apa? Dia kata memang kau telah buat gitu, telah buat gini, telah buat sebagainya. Tetapi dia kata kalau Nabi-Nabi dulu ada lawannya Namrud, lawannya Fir'aun, lawannya Abu Lahab, Abu Jahal. Sekarang ini di kalangan kau sendiri ada Namrud, di kalangan kau sendiri ada Fir'aun, di kalangan kau sendiri Abu Jahal, Abu Lahab. Kau nak salahkan aku keadaan kau ini? Maksudnya kau sendiri yang sebab umat ni, orang Islam sendiri yang menyebabkan kita macam gini. Kita nak salahkan konspirasi, nak salahkan orang lain. Kita sendiri yang pilih untuk macam gini. Yang duduk berkuasa itu Fir'aun, yang duduk berkuasa itu Namrud, yang duduk berkuasa itu PL Abu Jahal. Mereka ini yang dari segi rasuahnya, salah guna kuasa, mereka ini yang buat maksiat, mereka ini yang sebagainya, menindas rakyat dan tidak jujur, menyalahgunakan agama. Dan seringkali ada orang agama pula yang akan justifikasi dan jadi pemudik-pemudik setia dan macam-macam. Endorse benda tu. Tiba-tiba kau nak salahkan Tuhan. Kau yang pilih macam begini. Ini selari dengan apa diceritakan Umair Chapra, salah seorang ekonomis Muslim, Islamic economist. Dia tulis dalam buku dia tentang tamadun umat Islam. Antara sebab kemudian umat Islam, dia bawa indeks-indeks. Sama ada sikit, indeks pendidikan, kita ke bawah. Indeks rasuah, kita paling tinggi. Indeks governance, kita paling menjunam. Transparency, kita paling teruk. Accountability, kita paling teruk. Human rights, kita paling teruk. Yang paling tinggi semua pecah amanah, bad governance, rasuah, kan? Kemudian belanja. Tengok belanja negara-negara umat Islam. Belanja pendidikan tak ada banyak mana. R&D tak ada banyak mana. Persenjataan tinggi. Kan? Emolument ataupun pengurusan tinggi. Itu yang masing-masing sibuk bina istana, sibuk bina Burjul Arabi lah, bangunan tinggi-tinggi. Duduk berlomba sama sendiri untuk bina benda yang kita suka kepada monumen, tapi kita tidak membina manusia. Kan? Macam-macam mercu tanda dan apa. Nak naik pemimpin baru, pecahkan, buat benda baru. Masuk pemimpin baru, nak yang paling tinggi, paling besar. Yang penting dia nak tanda. Dia nak benda fizikal, tetapi dia tidak membangunkan jiwa, tak membangunkan minda. Akhirnya kita nak salahkan Tuhan, nak salahkan Yahudi, nak salahkan Amerika. Betul lah, mereka memang ada kerja dia. Macam Iblis, kau nak salahkan Iblis, memang Iblis kerja macam itu. Dia ambil pledge lagi pada Tuhan sampai akhir zaman. Dia nak sesatkan kita. Persoalannya kita, kan? Jadi selagi mana kita masih ada Fir'aun dalam umat Islam, kita lagi mana kita ada Namrud dalam umat Islam, ada Qarun, ada Bal'am bin Ba'ura, selagi itu kita berteruskanlah hidup macam ini. Jadi sekarang usaha kita ialah kena islah, ubahkan, kembali kepada, kita bukanlah nak romanticize benda lama, tapi kita kembali kepada akarnya. Sebab tu buku ni ditulis. Ada baru ni orang interview saya, dia kata macam mana dengan masalah IS dan sebagainya, kan? Saya kata IS ni simptom kepada
root of the cause. Selagi root of the cause ni tidak ditangani, simptom macam-macam yang akan timbul. Hari ni IS, semalam Al-Qaeda, Hitori, Taliban, lusa nanti timbul benda lain, esok timbul benda lain. Sebab apa? Sebab punca paling utama, dictatorship dalam negara-negara umat Islam. Selagi adanya Sisi, selagi adanya Assad, selagi adanya rejim Rahabar di Iran, selagi adanya Saudi Arabia, selagi adanya UAE punya pemerintah yang korup, jahat dan juga penipu ni, selagi itu akan muncul golongan seperti ini. Bila naiknya kuasa rakyat, mereka segera dijatuhkan oleh orang macam ini. Dan bermuka-mukanya Barat, kononnya demokrasi dan sebagainya, tetapi bila demokrasi digunakan, naik umat Islam, naik orang Islam yang bertanggungjawab dan dijatuhkan oleh Fir'aun ni, Barat tak, malah sekarang EU yang itu konon marah sikit kat Sisi, sekarang dah buat, dapat share untuk Suez Canal, dah buat kerjasama kan. Jadi yang paling nyata gini lah, kita nak marah apa? Nak marah IS bunuh civilian dan betul lah, kita pun setuju, kita pun tak setuju, kita pun tak setuju dengan apa mereka lakukan. Habis yang Syiah Houthi di Yaman bunuh civilian, kenapa tak ada cerita? Mana di Amerika dan sebagainya? Malah Saudi yang sebelum ni berperang dengan Houthi, dia punya lama dia berperang, tetapi kerana kali ni yang Syiah Houthi target adalah golongan Ikhwan, Zindani, Jamiah Iman dan sebagainya, mereka biarkan kan? Mereka biarkan. Jadi ini sikap kepura-puraan. Dan kita tahu sekarang ini serangan terhadap golongan Islam yang mu'tadil, golongan Islam yang arus sederhana, ini memang dibantai betul-betul. Di Mesir, di Libya tu kita tahu campur tangan daripada tentera Mesir, campur tangan daripada tentera UAE dan campur tangan daripada Saudi untuk jatuhkan. Dan baru-baru ni pilihan raya Tunisia kan kalah Ennahda. Sebab apa? Sebab duit masuk daripada UAE, daripada Saudi, daripada mana-mana ni untuk membangkitkan golongan sekular ni untuk jatuhkan. So mereka gerun. Kalau naik geng-geng Islamis ini yang ingin membawa kembali ideal Islam, ia maksud kejatuhan kepada rejim-rejim tagut ini, rejim-rejim zalim yang berada di Teluk. Sebab tu mereka akan gunakan segala-galanya untuk memastikan bahawa umat Islam yang memilih jalan aman, yang nak menegakkan idealism Islam, yang mengiktiraf demokrasi ini sampai bila tak akan naik. Dan mereka sanggup berpakat atas dengan syaitan, mereka sanggup berpakat dengan sekularis, mereka sanggup berpakat atas dengan Syiah sekalipun untuk jatuhkan. Turki masa pilihan raya presiden, berapa banyak mereka punya, dan usaha-usaha nak nak jatuhkan Erdogan kan, macam-macam ada tangan-tangan ini. Tapi alhamdulillah dia dah dalam keadaan yang stabil. Tapi yang diorang ni yang baru naik selepas satu kejatuhan, masih goyah dengan negara. Jadi tak boleh buat apa-apa. Semalam saya pergi Pesta Buku Antarabangsa tu, ada satu gerai Turki tu, dia tanya dia lah, kenapa dekat Turki banyak military coup kan? Itu dulu dia kata, tapi sekarang ni dia orang guna cara lain lah, dia tak guna military untuk jatuhkan Erdogan. parti-parti Islam kan, Erdogan. Yang kedai buku tu Gulen. Gulen kan. Dia memang anti Erdogan. Anti Erdogan. Anti Ak Parti. Itu dia orang ada politik mereka sendirilah. Okay. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, saya lihat kita kena betulkan diri kita sendiri. Kena betulkan keadaan umat Islam itu sendiri. Jadi kena bermula dengan pemuda lah. Jadi di atas dasar itu dituliskan buku ini. Don Quixote tu nak ceritanya apa, kita jauh cerita Don Quixote. Kita habis apa ni sekejap? Pukul 12 lah. Ada soal jawab lagi kan? Okey, kita habiskan Don Quixote tadi. Dia ni ibaratnya apa? Dia kata Cervantes gambarkan dia ni macam Jesus. Yang dia baca buku, alih-alih dia terbayangkan, wah, aku ni sebenarnya knight, chivalry. Aku ni sebenarnya pahlawan yang ada mission. Raja sudah kasih aku misi untuk bebaskan seorang Dulciana, seorang putri kan, suruh lawan raksasa, suruh bebaskan macam-macam, dia berkhayal gitu. Jadi dalam mission dia itu,
dia perlukan seorang esquire ataupun seorang pembantu. Ikut bahasa sekarang kita panggil seorang macai. Maka dia dapat seorang petani yang bernama Sancho Panza. Yang digambarkan, kalau digambarkan si Don Quixote ni seorang yang kurus, tinggi, ada janggut sejempot, dia naik kuda elok, dia pakai baju besi, dia pakai lengkap lah dengan pakaian knight itu. Sancho Panza digambarkan seorang yang gemuk, pendek, kan, naik donkey, kan. Jadi dia janjikan, dia kata kalau kau ikut aku berjaya selesaikan raja punya ni semua, aku akan diberikan pangkat dan kau aku hadiahkan sebuah pulau. Okay. Jadi kawan ni tengok, wah, hadiah sebuah pulau, seronok ni, kan. Kena pula, tapi dia tak tanya betul mana raja bagi kau watikah suruh buat benda ni. Mana? Dia tak banyak soal tanya. Yang penting dia dijanjikan syurga, dia dijanjikan pulau tu, dia pun nak diikut. Jadi sepanjang itu misi pertama dia kata dia kena kalahkan raksasa. Dia nampak windmill, tahu, kincir angin. Don Quixote nampak, wah, ini raksasa yang ingin menyerang negara. Oleh kerana aku berkhidmat kepada raja, aku kena halang daripada raksasa ini menyerang negara. Dia pun melawanlah dengan kincir angin tu. Masalahnya masa dia tu, Sancho Panza ni, dia tengok itu kincir angin. Kau kata tidak, ini raksasa. Kau cuba tengok betul-betul. Dia pun dia bayang-bayangkan, wah, kincir angin, apa ni raksasa. Akhirnya sampai kawan tu patah kaki, patah tangan, dia selamatkan. Itu pun dia tetap ikut kawan ni. Walaupun dia nampak benda realiti tidak seperti Don Quixote. Tapi oleh kerana dijanjikan sesuatu yang dia tak nampak, kan, oleh Don Quixote, dia tetap ikut juga. Jadi Des Cervantes nak gambarkan apa? Kalaulah Don Quixote itu Jesus, maka Sancho Panza ni pengikut-pengikut. Dia semua dia tak stop kat itu. Kalaulah Don Quixote itu pembawa-pembawa agama, maka Sancho Panza ni pengikut-pengikut yang dia nampak realiti tetapi dia tak kisah realiti lagi. Dia nakkan sesuatu yang dia tak nampak, iaitu syurga. Bahaya. Tapi dalam Islam kita tak macam itu. Sebab Islam agama hujah. Memang ada benda ghaibiyat. Tapi benda ghaibiyat itu mukadimah kepada benda ghaibiyat itu adalah benda-benda yang logik. Tetapi ada orang yang mengambil agama menjadi seperti Sancho Panza, itu lain lah. Kau nak taklid apa, itu kau punya ini, ya. Tetapi kalau Islam yang dibawa itu mukadimah untuk pergi kepada ghaibiyat, itu ada mukadimahnya. Nabi tak datang dengan membawa yang ghaibiyat seperti itu, ya. Dan cantiknya Islam ialah, tapi ada yang dia memang benda ghaibiyat lah. Cuma tidaklah kita sebodoh Sancho Panza ni. Cuma satu poin saya nak bawa isu. Saya menarik kenapa saya mengotorkan buku saya dengan membawa anekdot Sancho Panza ini. Ya, iaitu bagi orang yang melihat dari sudut politik, bagaimanakah tirani-tirani, diktator-diktator menjadikan rakyat seperti Sancho Panza. Bagi Brim tu habis. Janjikan kalau kita tidak bersatu, maka ada ancaman daripada golongan-golongan ini. Ada golongan-golongan ini yang nak jatuhkan raja-raja, golongan nak gini-gini. Cubalah, golongan ini liberal, connect kan. Tengok, dia ada dengan ini sponsor, mereka ini liberal. Konspirasi, kan. Dan benda paling sedap nak buat adalah benda yang kita tak bagi peluang mereka untuk bela diri. Dan sukar nak dibuktikan. Itu paling best sekali. Teori konspirasi paling sedap layan, kan. Kita boleh connect kan, ikut apa kita nak connect. Bukan berdasarkan apa yang diorang cerita. Bukan apa dituduh tu cerita, tapi apa yang kita nak. Bila dia cakap, dia berpura-pura. Dia nak bela diri, dia cakap lain. Ini nak menipu kita. Tapi kalau kau tak dengar cakap dia, mana kau lebih tahu pula tentang dia, kan? Sebab kita ada bukti. Connect kan, dia baik dengan Razak baik dengan gini, baik dengan gini, okey, Wahabi. Macam tu. Kasih dia dengan present case dia dulu. Dia kata, bila? Saya tak kenal pun ini Wahabi, kan? Saya ikut manhaj gini, kan? Tak, itu nak menipu daya, kan? Itu dia nak menipu. Sebenarnya kaitan dia macam ni. Wahabi dan sebenarnya Wahabi ni adalah IS. Itu lagi teruk tu. One step ahead. Jadi kalau ikut terus dengan dia, akhirnya akan jadi IS. Mengikut khayalan dia. Yang lebih malang lagi, kalau ada kerajaan yang mendengarkan cakap Don Quixote ni, maka kerajaan tu jadi Sancho Panza. Okay, jadi
fenomena Sancho Panza dan juga Don Quixote ni satu benda yang ada, reality. Ya. Yang mana lagi teruk? Dua-dua teruk je. Dua-dua teruk. Dua-dua lagi teruk. Dua-dua. Okey. Ada satu saya buat anekdot dekat situ tentang Besa juga. Besa ni janji orang Albania. Dia sama dengan Vali Pushtun. Dan juga bagi orang Chechnya juga ada mereka punya konsep yang saya pun lupa apa namanya. Tapi kalau namanya Albania, Chechnya, Pushtun, ini orang-orang kalau dekat Tanah Melayu ni Bugis lah kan. Orang yang gonjol-gonjol ni kan. Orang Jawa cakap. Orang yang kaki perang. Orang yang kaki. Tapi bezanya, orang-orang ni dia ada prinsip. Dia ada code of honour-nya. Jadi antara code of honour bagi orang Albania, pernah tengok Taken tu tak? Jangan kata tak tengok. Tipu kata tak tengok. Akhwat boleh kira tak tengok. Tapi dia orang ni kan Liam Neeson. Liam Neeson. Liam Neeson. Nama kafir Harbi tak, dia dah anak Islam kan. Dia kafir Zimmi. Dia minat dengan Islam kan. Okey. Tak, siapa tu dia cerita pasal Albania kan. Dan setakat ni kalau dekat Europe memang terkenal mafia Albania ni jauh lebih advance daripada mafia Italy. Terutama di Perancis, di UK dan beberapa negara-negara apa tu Eropah Timur. Dia memang dia terkenal. Dan Albania ni dia ada satu prinsip Besa. Kalau dia janji dengan kita, janji dengan nyawa. Besa Shiptarit Proteke et Tarit. Besa, janji orang Albania ni adalah umpama peluru meriam yang dibuat pada emas yang tidak boleh dijumpai di pasar-pasar. Yang tak faham mana pun tak faham. Mendalam mendalam. Ni macam itulah kita buat faham kan. Maksudnya nak cerita bahawa, dan mereka sanggup memang dengan nyawa. Sebab itu sehingga sekarang Israel amat tutang budi kepada Albania. Sebab waktu zaman Hitler bunuh Nazi, bunuh orang Yahudi, orang Albania telah selamatkan orang Yahudi yang lari menyelamatkan diri, sama ada daripada Poland, daripada Jerman, daripada Czech Republic datang, dan mereka terpaksa berperang dengan tentera Nazi untuk selamatkan dia. Sebab mereka telah berikan Besa ataupun janji untuk lindung mereka. Okay. Kalau ada kawan-kawan dekat UIA Albania boleh sembang dengan mereka. Ataupun siapa tu pemilik restoran Mamma Mia kat HS Cafe. Itu mereka baik dengan saya. Mereka anggap saya sebagai Shiptar juga. Shiptar ni maksudnya orang Albania. Sebab sama-sama degil. Macam dia juga. Darah kaum itu kuat. Ya? Darah kaum itu kuat. Pride. Kebanggaan. Dia sama macam Arab. Tak. Arab kuat ke tak kuat lah. Cuma dia banding dengan Melayu dia nampak kerah kepala lah. Ya. Degil lah. Albania ni waktu Osmania dia jadi governor. Dia jadi ketua tentera. Dia tak main pangkat rendah-rendah. Tentera-tentera elit. Tapi kalau tentera elit Janissaries tu kebanyakan anak-anak orang Bosnia dan anak-anak Kristian belah timur, termasuklah Dracula kan, Vlad. Vlad Dracula. Okey. Tapi nak cerita, itu saya masukkan dalam ni lah untuk. Dan kemudian kat dalam ni kita ada cerita tentang islah, tajdid, fiqh taisir, pemuda Islam dan perubahan. Ini dah masuk bab fikrah lah. Bab 3 tu memang fikrah lah, ni untuk orang usrah. Peranan intelek Roshan fikir, nilai sejarah dan maulid. Saya antara orang yang memperjuangkan maulid. Saya minta maaf lah kalau anda semua melihat maulid sebagai satu bid'ah ataupun yang melihat maulid ni setiap hari kena sambut. Itu pendapat masing-masing. Tapi pada saya maulid tu ada nilai sejarahnya yang membentuk jati diri. Tetapi saya tidak melihat dalam kerangka ibadat. Sebab kalau dalam kerangka ibadat itu yang timbul masalah kan. Tapi saya melihat dalam kerangka ianya merupakan satu wahana untuk memperkenalkan Rasulullah SAW. Rasulullah setiap hari lah kita kena perkenalkan kan. Memang betul. Tapi kalau perayaan ni dia signifikan dia lain. Ada orang kata ini Nabi tinggalkan kita 2 perayaannya, Aidul Fitri, Aidul Adha. Betul, saya tak nafikan. Itu perayaan agama. Tapi kalau maulid ini lebih kepada kemasyarakatan.
Kan, ma'al hijrah itu kemasyarakatan. Itu kita pun tak kata siapa sambut ni mendapat pahala sebanyak. Tak, itu dah jadi ibadah. Ibadah ni kau jangan main-main, kan? Perayaan ibadah pun itu jangan main-main. Itu yang kita ikut apa Nabi ajarkan. Tetapi kalau perayaan-perayaan ni kemasyarakatan, perayaan nasional. Macam orang sambut hari apa? Kemerdekaan. Macamlah orang sambut hari apa tu? Pahlawan. Kan? Siapakah pahlawan yang lebih agung kalau bukan Rasulullah SAW? Kan? Apakah kemerdekaan yang lebih bermakna selain daripada kelahiran kewujudan Rasulullah SAW? Cuma tarikh lahir Nabi itu benda yang dikhilafkan, tak apalah, itu benda ilmi. Tapi at least kita cuba cari satu tarikh yang kita memperingati Rasulullah untuk promote. Cuma pada saya kita kena keluar daripada kerangka ibadah satu, daripada kerangka melihat maulud Nabi ni hanya untuk eksklusif umat Islam saja. Berarak saja. Kena lebih kepada tu, nak promosi Nabi tu. Sebab tu pada saya kena diadakan untuk promosi Nabi. Nabi sebagai apa? Kalau Syed Ramadan Al-Buti yang telah meninggal dunia itu tulis buku tentang Fiqh Sirah, mukadimah dia sebut, dia kata Nabi ni, Nabi Muhammad satu contoh dalam banyak perkara. Bapa kepada anak-anak, suami kepada isteri, guru kepada murid-murid, kepala negara, ketua tentera. Banyak kan contohnya. Ini nak sellingnya kepada apa, umat Islam sendiri dan kepada yang bukan Islam. Pada diri Nabi tu banyak contohnya yang kita boleh perhatikan. Kalau hatta di luar kerangka agama pun, kan? Dan ini yang kita kena popular, kan? Sebab tu kadang baru ni siapa In Minds, Aidit Ghazali buat seni perang Rasulullah SAW, kan? Yang cuba nak dia apply kan dari segi perniagaan ke, dari segi apa, itu ialah salah satu sudut untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Okey. Kemudian yang keempat tentang politik pula. Politik dan perubahan, yang ini saya cerita tentang politik warga. Masuk politik tak semestinya masuk parti jadi macai saja, tetapi juga boleh politik dalam bentuk masyarakat sivil, boleh jadi kumpulan lobby, pressure group, dan macam-macam lagi yang belilah boleh baca. Bahagian kelima, pemuda dan gerakan Islam. Ini cerita tentang gerakan Islam. Ini dah fikrah agak lah. Ini orang-orang fikrah terhilang ngantuk dia dengar. Dan yang last sekali, titipan nasihat untuk anak-anak muda. Ini yang nasihat yang Anta bilang tadi, nasihat itu kat belakang sekali. Kadang nasihat pun saya pun malu lah, saya pun bukan orang baik sangat nak nasihat. Cuma ada satu tajuk yang menarik kat sini, yang juga ceritakan tentang kafe Harbi. Iaitu cerita tentang Leonardo da Vinci dan juga lukisan The Last Supper. Pernah tengok Da Vinci Code? Dan Brown, kan? Dan Brown. Dia cerita apa? Konspirasi yang berpunca daripada lukisan The Last Supper. Kononnya lukisan yang menggambarkan Jesus punya santapan malam terakhir bersama 12 orang pengikut. Dalam Quran, dalam sunnah kita tak kata 12, tak ada sebut angka 12, kan? Kita kata pengikut boleh jadi 3 orang, boleh jadi 4 orang, yang penting dia jamak kat situ. Boleh jadi 100. Tapi tak apalah, ini kita layan kejap lah orang kafir macam ni. Beriman jangan, kita layan aja. Okay. Mereka percaya ikut gospel ya, pengikut Jesus itu ada 12, kan? Jadi santapan terakhir. Di antara 12 itu ada seorang yang bernama Yehuda. Yehuda ini jahatnya, dia yang pergi report dekat tentera Roman untuk tangkap Jesus. Walaupun dia pengikut Jesus, dia mengkhianati Jesus 2 kali. Kalau kat dalam gospel lah, kat dalam New Testament kata, dan Jesus dah cakap, dia kata ada di antara korang ni sebelum ayam berkokok 2 kali dia akan nafikan dia pengikut aku, dia akan menipu, kan? Tapi Yehuda ni dia report dekat tu. Jadi Leonardo da Vinci diberikan tugas untuk lukis dekat gereja di Milan. Sehingga hari ni masih ada lagi gambar asli untuk lukiskan The Last Supper tersebut mengikut imajinasi dia. Jadi dia pun lukis. Ada 2 watak dia tak boleh nak habiskan. Pertamanya watak Jesus, kan dia nak orang yang paling handsome sekali jadi muka Jesus. Dan yang keduanya watak Yehuda, dia nak orang paling jahat sekali, paling semabal sekali untuk jadi muka ni. Ada orang Johor sini tak? Ini bahasa Johor. Saya pun dah lama macam mana boleh terkeluar pun saya tak tahu. Okey, mungkin sebab JDT kalah semalam. Kalau menang lagi banyak bahasa Johor keluar hari ni, okay. Paling teruk sekali, kan? Jadi dia sangkut kat situ lah. Bila sangkut kat situ, sehinggalah satu hari
Gerejanya dikunjungi oleh seorang pemuda yang mukanya begitu tampan, begitu cantik, jauh lebih handsome daripada Harun Aziz. Okay. Dia cakap dengan pemuda, dia kata, boleh tak aku nak ambil kau jadi ni model untuk Jesus? Dia kata, tafadhal lah. Dia ambil. Okey, jadi muka Jesus yang kita lihat dekat Last Supper tu cantik. Tapi cerita ni saya perlu letak disclaimer. Saya pun tak tahu kebenaran cerita ini. Ini hanya satu dongengan yang tersebar luas berkaitan The Last Supper. Kan? Tak semestinya betul. Dia macam cerita Hang Tuah berjumpa dengan Tun Teja. Tak tahu betul tidak, tapi ada tapak kaki Hang Tuah di Melaka gitu. Satu di Pulau Besar dan satu di Perigi Hang Tuah. Betul tak betul dia jumpa dengan Tun Teja, betul tak betul dia wujud, wallahu a'lam bisawab. Begitu dengan cerita ni. Yang kita tahu ada bukti, ada Leonardo da Vinci betul wujud. The Last Supper memang dia lukis, bukan dia bayar ke orang lain kemudian dia claim nama dia. Kan? Tapi yang cerita tentang dua wajah ni wallahu a'lam. Tapi kita layan je lah. Ya? Dah habis lukis tu, ala tinggal mangkuk yang bernama Yehuda ni. Dia tak dapat. Dia tengok muka orang dekat kawasan Milan tu, tak ada yang muka jahat. Adalah jahat tapi tak cukup jahat. Tak cukup brutal. Ada yang sikit, alamak, satu parut je, dia nak 5 parut. Contoh kan. Alamak, dia muka macam gini. Sehinggalah satu hari dia pergi kat pasar, ada seorang pencuri yang kena pukul. Orang ramai-ramai marah dia pukul. Dia tanya, dia tengok muka, wih, pencuri ni betul-betul lah menepati ciri-ciri Yehuda muka dia. Memang muka brutal jahatnya. Dia kata, apa sangka pukul? Curi. Ambil ikut aku pergi gereja. Pergi gereja, kau nak makan free. Okey, makan. Kau tu makan. Rupanya dia rasuah kawan tu. Dah lepas makan, dia kata, aku satu permintaan apa? Aku nak lukis muka kau. Boleh lah. Dia tak cakap nak lukis muka Yehuda kan. Nak lukis muka kau. Dia lukis. Lengkap muka Yehuda. Sekali kawan tu nak, dia kata, aku pernah datang gereja ni dulu. Dan aku pernah kau ambil aku untuk jadi muka Jesus dulu. Pemuda yang handsome yang jadi muka Jesus, tak apa telah berlaku, dia sudah, dunia ini begitu kejam kan? Kita tak tahu, masing-masing ada ceritanya. Jadi dia zaman tak lagi cepat daripada zaman mana. Ingat namanya cepat. Ini jam ni cepat 10 minit tau. Itu cepat 20 minit. Okey. Ada tulisan Arab. Kalau tulisan Cina lagi cepat lagi. Tapi kalau tulisan Arab itu dia lambat 1 hari je tau. Okey. Siapa ni? Rupanya pemuda yang sama itu. Jadi ada satu konsep yang dikatakan, iaitu kebaikan dan keburukan sebenarnya satu wajah. Maksud dia mendalam, babe. Mendalam, Syekh. Kebaikan dan keburukan dia bukan benda lain, benda yang sama, satu wajah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hatinya satu, tapi hati yang satu ni kadang-kadang dia pilih kebaikan, kadang-kadang dia pilih kejahatan. Faham? Dia ada yang lagi deep lagi, tak payahlah. Deep tu pandai-pandai cari sendiri. Kena baca buku ni lah. Okey. Dan di akhir buku ini tidak seperti buku-buku lain yang ditulis oleh orang lain dan juga ditulis oleh Hafizul Faiz. Dia tidak ada penutup. Buku ini tidak ada, orang kata namanya, biasa kalau ujung kesimpulan. Penutup dia tak ada. Tetapi dia ada R&R saja. Dia ada perhentian dekat muka surat 317. Perhentian untuk sambung perjalanan. Sebab kesimpulan sukar nak buat kesimpulan. Dan saya pun tidak boleh nak buat kesimpulan untuk anda semua. Mungkin lepas anda semua baca, mengarutlah kesimpulan ini kan. Mungkin separuh aja. Alamak, ini kena tukar silibus susrah kita pada ni kan. Ada pula aja, ini bahasa apa aku tak faham aja. Itu kesimpulan masing-masing kan. Tapi yang saya boleh buatkan ialah apa? Ini hanya perhentian, R&R. Kita berhenti kejap, kita akan sambung. Sama ada sambung dengan buku saya seterusnya ataupun sambung buku anda sekalian buat. Dan saya berusahakan anda sekalian meneruskan perjalanan ini, bukan saya. Kan? Setiap orang ada ceritanya. Cuba kongsikan ceritanya juga. Okay. Jadi perhentian ini saya menitipkan pesanan, bukan terakhir, untuk buku ini. Yang bertajuk Bermusafirlah wahai para pemuda Muslim. Dan saya quote satu kata-kata Kafi Zimmi. Bukan, Kafi Harbi juga. A wise man will make more opportunities than he finds. Maksudnya orang yang bijak dia akan membuatkan lebih banyak peluang daripada apa yang dia jumpa. Satu persoalan akan membawa
kepada banyak lagi persoalan yang lain, dan dia tidak membawa kepada satu jawapan, kan? Jadi saya cerita kat situ bagaimana pentingnya untuk orang-orang muda, pemuda-pemuda ini untuk bermusafir, dan untuk meneroka alam yang lebih luas dan meneroka ilmu Allah, dan juga untuk menyampaikan, membawa mesej suci yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Rasulullah SAW untuk kita kongsikan. Dan sajak terakhir itu saya rakamkan sajak Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dibuat untuk Hasan Al-Banna di muka surat 322, yang anda semua boleh bacalah balik nanti. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Okey, soal jawab 5 minit. Boleh, kalau siapa ada soalan boleh bagi Ustaz. Soalan ringkas, bukan kita berdebat dalam masalah sesi lain. Okey, silakan. Cerita tentang debat pun ada. Sejarah bagaimana saya boleh terheret untuk menjadi moderator wacana. Dia ada cerita menarik kat situ. Islamkah debat. Itu best tu. Cerita dia bermula, Razak ada waktu tu. Ustaz Razak ada pernah menyaksikan barbecue rumah Haji Fikri. Itu titik tolaknya. Saya time tu baru balik daripada UK. Badan tengah melekit-lekit, lengas-lengas lagi. Arwah Haji Fikri dia banyak ni. Okey, ada soalan? Ya. Tentang isu Marxisme ni. Jadi spesifik orang berada kat Sosialis kan. Ya. Kadang-kadang bila kita jumpa dia orang, kita rasakan dia orang ni lebih beriman dengan ayat baca lah kan. So dia orang ni banyak baca tau. Banyak baca, so dia orang come out dengan dia orang punya ideologi, falsafah sebenarnya. Ya. Tapi ada satu pihak lagi yang konservatif dan defensif. Dia kata jangan baca benda-benda ni kalau selagi akidah tak kuat kan. Dia sendiri akidah tak kuat belum? Itu tak tahu. Wallahualam lah. Kalau dia pun akidah tak kuat, dia macam mana dia nak tahu orang akidah kuat tak kuat? Maksudnya dia suruh baca buku-buku Islam dulu lah. Tapi saya yakin kalau orang tu selagi ada minat baca, dia akan ketemu dengan kebenaran tu semua tu lah. So pada pendapat doktor, apa adab dan disiplin dalam untuk berilmu? Dia gini ikhwah. Pertama sekali kena baca buku saya lah. Kena baca buku saya lah. Okey. Dia gini sebab tu kenapa saya purposely tak nak bagi kesimpulan. Kadang-kadang kita suka buat kesimpulan. Sama ada yang dah kuat iman tu kan, ataupun yang dah kuat Marxis. Dia bila kita buat kesimpulan payah kan. Saya teringat saya jumpa dengan seorang budak yang dia banyak membaca buku-buku Syiah kan. Dan dia agak cenderung ke sana. Saya kata aku pernah lalui macam kau lalui ni dulu. Masa umur macam kau lah. Tapi satunya aku tak buat kesimpulan. Kau kata apa? Setakat kau simpati, aku pernah ketuk dada. Setakat kau apa gini, aku pernah semayang atas batu kan. Tapi aku tak berhenti. Aku mencari kan. Yang mencari sampailah berjumpa dengan Maulana Sri Yusuf, sampailah berjumpa dengan buku. Saya galakkan beli buku Al-Awasim Minal Qawasim. Ada Abu Talha jual. Berapa ringgit je? Tak ingat, kena tengok kat sana. Tokey pun tak ingat. Ada satu aja. Siapa cepat dia dapat, lambat tak dapat. Okey. Buku Al-Awasim Minal Qawasim tu begitu powerful. Dulu kita tak tahu, kita baca buku-buku jadal tau. Buku-buku jadal geng-geng Syiah tu. Ini cerita 20 tahun dulu lah. Tahun awal 90-an, late 80s, penghujung 80-an. Buku seperti Thummah Tadaitu, akhirnya ketemui kebenaran. Kunu ma'as sadiqin, bersamalah orang benar. Al-Murajaat, dialog sunnah Syiah. Itu betul, saya tak nafikan. Orang tak ada background baca, wah ini memang Syiah lah betul. Sunni ni, dalam kitab Sunni sendiri cakap sokong hujah Syiah. Masalahnya kitab Sunni kita tak baca. Yang Sunni cerita tentang apa benda tu kan. Jadi pada waktu tu saya ingat, alhamdulillah, yalah, saya terpaksa sebut lah, walaupun mungkin ada banyak benda yang kita berselisihan, tapi jasa Ustaz Rasul Dahri, dia perkenalkan saya pada buku Ihsan Ilahi Zahir. Dan kita mengaturkan pada waktu tu debat di antara beliau dengan orang kata wakil imam bagi Syiah di peringkat Asia Tenggara, Ahmad Barabak waktu tu. Dan mereka berdebat, kita dapati baru bertemu buku dan luas. Selama ni dia dengan ustaz-ustaz Sunni yang lain aksen cakap Syiah tak betul, Syiah tak betul. Bila buat debat,
dia hantar apa ni tolabe ya. Tolabe ni dia hantar budak-budak baru kom tahun pertama pun ustaz-ustaz kita terkulat-kulat kena kan. Jadi bila kena dengan Ustaz Rasul ni dia baca buku Ihsan Ilahi Zahir. Bukan buku ni lah, buku Ihsan Ilahi Zahir tu memang Ihsan Ilahi Zahir ni dia punya study untuk patahkan hujah-hujah Syiah yang banyaknya half baked dan atau banyaknya yang kita katakan sebagai dia manipulate fakta ada, memang fakta tetapi dia manipulate fakta tersebut out of context kan, tanpa melihat benda tu sampai habis, terutamanya yang berkaitan dengan tarikh Tabari. Tarikh Tabari, memang tarikh Tabari kalau kita lihat banyak hujah-hujah yang boleh nak support Syiah. Hadis Hakim dalam Mustadrak banyak yang boleh nak jadikan hujah. Separuh hadis dekat dalam Sahih Muslim memang ada, tetapi kena lihat syarah dia, kena lihat konteksnya, kena lihat asbabun nuzulnya kan. Tarikh Tabari kena tengok manhaj Tabari macam mana. Tabari siang-siang dah cakap kan bahawa dia tulis buku tu, dia ambil semua riwayat, jangan salahkan dia. Kalau ada satu yang pelik, salahkan sanad, salahkan perawi. Sebab tu orang yang mengkaji Tabari, dia kena baca mukadimah. Tak boleh nak main ambil cerita-cerita. Separuh cerita memang cerita Syiah ada masuk dalam buku dia, tapi dia dah ceritakan perawi ini Syiah, perawi ini Syiah, perawi ini Syiah kan. Dan apa tu, jadi argument itu ada. Cuma hanya kat situ ialah bila dibaca buku Hawasim Al-Kawasim apa semua tu, kita nampak jelas Allah hujah ni terang-terang hari dia tipu kita kan. Kita yang jahil, tapi saya berterima kasih juga pada Syiah. Kalau tak kerana mereka, saya tak buka buku Bidayah wa Nihayah, saya tak kenal buku apa tu Umdatul Qari, saya tak kenal buku Fathul Bari, buku bukan orang lah. Saya tak kenal, saya tak baca buku apa Tarikh Tabari, saya tak kenal buku Al-Hawasim Al-Kawasim. Tapi yang paling power sekali ialah Maulana Asri Yusof. Time baca tulisan dia, jumpa dia, alamak, hujah yang kita sangkakan kita dah hebat tu, senang-senang dia pukul 1, 2, 3, 4, 5. Sebab orang dah cerita lama. Ibnu Taimiyah dah tulis Manhajus Sunnah, itu dah lama dah rot ni kan. Kemudian bila pergi Jordan, itu berjumpa dengan Syekh kita tu, dengan Dr. Mazhar. Time tu kita ingat, saya paling tahu benda-benda gini. Sekali dia lagi banyak tahu kan. Kita cerita pasal Muawiyah, kita duk marah-marah Muawiyah. Dia kata mana tak dapat. Dia rot balik kita punya. Wah, kalah lah aku. Azat jadi sahabat baik dah. Kan. So, kerana isu Syiah. Kerana poinnya ialah jangan berhenti baca. Kita jangan puas hati. Kan. Jangan puas hati. Ini kata sebab kita rasa puas hati. Kan. Kalau baca Marxis, jangan berhenti baca Marxis, baca Karl Popper. Karl Popper bantai Marxis macam desiat gitu ke. Tear into pieces je. Kan. Macam orang separuh orang dia baca ni kalau segi ekonomi lah, dia baca Karl Polanyi. Karl Polanyi akhirnya dia nak jadi social demokrat. Baca orang lain kritik, Allah macam kena siat-siat je Karl Polanyi. Maksudnya pertemuan idea itu ada jawapan dan ada dia punya ni. Jadi jangan berhenti membaca, jangan takut membaca, tapi jangan puas hati. Sekarang ni alhamdulillah Ta'ala bagikan kita peluang dengan wujudnya Nujum Pak Google. Baca buku Marxis, Das Kapital. Baca, kita Google kan apa yang kritik buku Das Kapital. Satu-satu kan. Baca itu juga. Kita baca buku apa tu apa Syiah punya. Apa yang kritik, semua ada. Google akan rakamkan. Baca. Yang penting jangan puas hati, yang penting jangan bongkak. Kerana separuh tu macam dia bongkak sangat. Oleh kerana dia baca, orang-orang usrah macam kita tak baca, baca buku usrah aja kan. Jadi dia rasa macam dia act je kan. Macam buku Adolf Hitler itu dia baca. Baca lah, tak masalah. Mein Kampf. Dia cuba nak biar tapi dia punya takut orang lain macam. Tak boleh takut kita. Pengikut Adolf Hitler ke apa? Tak baca je. Tak masalah. Dan cuma kadang yalah, kita yang penting kita jangan taksub lah. Kadang ada banyak benda kebaikan. Hatta dalam kita kata dalam apa ni pemikiran-pemikiran yang isma yang wujud ni pun ada benda mungkin kita tak setuju secara rangkanya, tetapi ada 2-3 sudut yang boleh kita manfaatkan kan. Wallahu a'lam bishawab.